belajar subtopik kedua dalam penggunaan pembezaan maksimum dan minimum. Hari itu kita dah belajar mencari persamaan tangent dan normal, manakala hari ini adalah maksimum dan minimum. Okey, untuk maksimum minimum ini, first thing kamu kena tahu bentuk graf dia. Kalau x kuasa 2, graf dia sama ada bentuk U ataupun bentuk bukit atau N, mana-manalah. Okey, kalau dia positif, kalau value sebelah x kuasa 2 ni positif, means dia berbentuk U. Ini adalah minimum. Manakala untuk graf negatif, kamu akan dapat maksimum. Okey, jika kamu ada soalan x kuasa 3, maka graf dia berbentuk S yang sedang tidur. Okey, kenapa saya kata tidur? Kamu baringkan, dia akan naik atas. Okey, so untuk menentukan graf dia bentuk apa dan kita nak tahu titik dia, ada beberapa cara ataupun ada beberapa step kamu kena tahu. Okey, langkah berikut digunakan untuk tentukan titik maksimum, minimum serta titik lengkup balas. Titik lengkup balas ni satu turning point. Sebab ini maksimum, ini minimum. Titik lengkup balas adalah biasanya antara maksimum dengan minimum. So, itu adalah merupakan titik yang gabungkan antara maksimum minimum. Sama juga yang ini, minimum, maksimum. Maka titik lengkup balas lebih kurang dekat garisan sini. Okey, apakah step yang kamu perlu tahu adalah step pertama, kita perlu bezakan persamaan yang diberi 3 kali. Okey, beza sahaja kali pertama, kali kedua, ketiga. Tak kisahlah dia x kuasa 2 ataupun x kuasa 3. Step kedua adalah mencari titik-titik genting. Bagaimana nak cari titik-titik genting adalah kita perlu anggap dy dx ini sama dengan kosong. So, jawapan yang kamu dapat di sini, kamu akan anggap sama dengan kosong. Lepas tu, kamu pindah-pindahkan cari jawapan untuk x. Selepas cari value x, kamu perlu cari value untuk y pula. So, ambil persamaan asal y, persamaan asal adalah y. So, masukkan value yang kamu dapat di sini dalam persamaan tersebut. Kadang-kala kamu akan ada 2 titik genting. Kalau ada dua jawapan untuk titik genting means kamu akan cari 2 value y. Sebab itu adalah satu koordinat, ada x dengan y. Okey, step keempat adalah kita perlu tentukan sama ada titik yang kita dapat ataupun koordinat yang kita ada adalah maksimum atau minimum. Oleh itu, kita kena gantikan value s yang kita cari di sini dalam pembezaan d kuasa 2y dx kuasa 2. Maksudnya dalam pembezaan ni. Okey, satu step tambahan. Jika d kuasa 2y dx kuasa 2, value dia, okey, kalau value d kuasa 2y dx kuasa 2 melebihi kosong, maka ini adalah titik minimum. Ataupun kalau d kuasa 2y dx kuasa 2 value dia kurang daripada kosong means ini adalah titik maksimum. So, lepas gantikan kita kena check dulu dia adalah lebih daripada kosong ataupun kurang daripada kosong. Baru kita boleh tentukan sama ada iaitu titik minimum atau maksimum. Okey, final lah akhir sekali. Kalau kita ada pembezaan yang ini, kita kena equals to 0 untuk mencari titik lengkup balas. Kalau kita ada jawapan di sini, kalau kita dapat cari titik untuk x means kita perlu cari titik untuk y supaya kita dapat titik lengkup balas yang complete, iaitu ada huruf x dengan y, ada satu koordinat. Okey, kalau tak faham sangat teori-teori ini, tak apa, kita tengok satu contoh.
Contoh pertama adalah dengan menggunakan ujian terbitan kedua, tentukan titik maksimum atau minimum bagi fungsi. Okey, dia dah bagi kamu fungsi. So, ambil fungsi itu. Okey. Kita boleh guna fx ataupun kita boleh guna y juga. So, dalam soalan ni dia bagi fx. So, kita cari. Step pertama adalah bezakan 3 kali. So, pembezaan pertama adalah 4x tolak 12. Okey. Pembezaan kedua adalah 4. Pembezaan ketiga adalah kosong. Sebab bezakan pemalar kita akan dapat kosong. Okey, step pertama kita dah settle. Okey, ini adalah step pertama. Okey, step kedua kita perlu cari titik-titik genting. Untuk cari titik-titik genting, kita kena anggap dy dx sama dengan kosong. So, dy dx ataupun sama maksud dengan f pembezaan pertama, maka 4x tolak 12 sama dengan kosong. 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4 iaitu 3. So, ini merupakan step kedua. Dalam soalan ini, kita dapat value x satu sahaja. Maksudnya, kita akan ada satu koordinat sahaja untuk soalan ini. So, kita boleh terus buat step ketiga, iaitu mencari value y. Okey, so kita ambil equation asal. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. So, apabila x sama dengan 3, y adalah 2. 3 kuasa 2 tolak 12. 3 tambah 5. Okey, untuk bila selesaikan 2 kurungan 3 kuasa 2 tolak 12 kurungan 3 tambah 5. So, kita akan dapat negatif 13. Maka koordinat dia adalah 3, negatif 13. Okey, kita masih boleh sambung sikit sebab ada ruang. Step seterusnya adalah step keempat, mencari maksimum atau minimum. Untuk cari maksimum atau minimum, gantikan x dalam d kuasa 2y dx kuasa 2. So, step 4, gantikan x dalam d kuasa 2y dx kuasa 2. Tetapi dalam sini, d kuasa 2y kita adalah pemalar, tiada x. So, kita tak perlu ganti apa-apa. Kita terus tentukan maksimum atau minimum. Kalau value beza kedua adalah positif, maka ini adalah titik minimum. Okey, so kita boleh buat conclusion. Koordinat 3, negatif 13 adalah minimum. Okey, untuk nak cari titik lengkuk balas, kita kena anggap d kuasa 2y dx kuasa 2 sama dengan kosong, iaitu pembezaan kedua adalah sama dengan kosong. Kalau kita ada pemalar je sama dengan kosong, means automatically akan jadi kosong. Maka untuk soalan ini tiada titik lengkuk balas. Dan yang ni pun dia tak minta titik lengkuk balas. So, habis di sini. Untuk soalan ini, untuk kalau ada x kuasa 2 je, means kita akan dapat either maksimum atau minimum. So, graf sini, tadi saya kata kalau x kuasa 2 dia adalah positif, means graf kita mesti minimum. So, graf kita bentuk macam ini. Okey, boleh faham? Sekarang kita tengok situasi kedua, iaitu
apabila ada untuk soalan ni perlu mencari maksimum, minimum dan titik lengkup balas, kemudian lakangkan graf. Okey, tadi tu dia tak minta graf, kita saja lukis. Untuk sekarang kita akan cari graf juga. Okey, macam biasa, step pertama kita perlu buat apa ya? Okay, kita perlu bezakan 3 kali. So, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah 2. So, pembezaan pertama adalah 3X kuasa 2 tolak 4X tambah kosong. D kuasa 2Y dx kuasa 2 sama dengan 6X tolak 4. D kuasa 3Y dx kuasa 3 sama dengan 6. Okey, 3X kuasa. Okey, sekarang kita pergi ke step kedua. Step kedua kita, kalau kamu masih ingat, kita perlu cari titik-titik genting. Untuk cari titik-titik genting, kita kena fokus pada step pembezaan kedua. So, pembezaan kedua kita sama dengan kosong. Okey, untuk soalan ini, kita boleh faktorkan X. Bila kita dah faktorkan X, tinggal 3X tolak 4 sama dengan kosong. X ini sama dengan kosong ataupun 3X tolak 4. So, X sama dengan kosong atau 3X tolak 4 sama dengan kosong. 3X sama dengan 4, X sama dengan 4/3. Okey, kalau kita ada equation dia panjang sikit sampai nombor, maka kita akan gunakan equation di calculator. So, bergantung pada soalan. Kadang-kadang kita perlu faktorkan saja, kadang-kadang kita perlu guna equation dekat calculator. Okey, so kita dah dapat 2 value X. Kalau kita dapat 2 value X, maksudnya kita kena buat step ketiga dan keempat 2 kali. So, step ketiga kita adalah mencari value Y. Okey, apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong kuasa 3 tolak 2, kosong kuasa 2 tambah 2. So, ini akan jadi kosong, ini akan jadi kosong. Koordinatnya adalah 0, 2. Okey. So, kita terus sambung kepada step keempat untuk X sama dengan kosong. So, step keempat, apabila X sama dengan kosong, so, untuk mencari titik maksimum atau minimum means, kita perlu anggap D kuasa 2Y dx kuasa 2, kita perlu gantikan value X. Apabila kita gantikan value X, kita akan dapat negatif 4, iaitu kurang daripada kosong, maka ini adalah titik maksimum. So, kita boleh buat conclusion pertama, koordinat 0, 2 adalah maksimum. Okey, kita dah settle untuk X sama dengan kosong. Okey, kita dah buat 2 step untuk X sama dengan kosong. Tetapi kita perlu buat untuk X sama dengan 4/3. So, kita buat step ketiga. Step 3, kita akan repeat balik step 3 sebab kita ada 2 koordinat. Apabila X sama dengan 4/3, Y sama dengan 4/3 kuasa 3 tolak 2, 4/3 kuasa 2 tambah 2. So, kurungan 4/3
kuasa 3 tolak 2 kurungan 4/3 kuasa 2 tambah 2. Apabila kita selesaikan, kita akan dapat 22/27. Maka titik dekat sini adalah 4/3 dengan 22/7. Okey. So, kita buat step 4 pula untuk koordinat untuk X sama dengan 4/3. So, apabila X sama dengan 4/3, untuk menentukan maksimum atau minimum, kita perlu gantikan value X sama dengan 4/3 dalam equation pembezaan kedua. So, bila kita selesaikan 6 darab 4/3 tolak 4, kita akan dapat 4. 4 adalah lebih daripada kosong, maka ini adalah titik minimum. So, ingat je, kalau dapat D kuasa 2Y, DX kuasa 2, negative means maximum, positive means minimum. Okay, so kita boleh terus buat conclusion macam tadi. So, conclusion koordinat 4, 3 dengan 22/27 adalah minimum. Okay. Seterusnya, kita buat step kelima. Step kelima kita adalah mencari titik lengkung balas apabila D kuasa 2Y, DX kuasa 2 sama dengan kosong. So, sekarang ambil balik equation yang step kedua ni. Step pertama ni. Step pertama adalah DX tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kita selesaikan. 6X sama dengan 4, maka X sama dengan 2/3. So, kita boleh terus cari Y. Y sama dengan 2/3 kuasa 3 tolak 2. 2/3 kuasa 2 tambah 2. Okey. Kurungan 2/3 kuasa 3 tolak 2. 2/3 kuasa 2 tambah 2. So, kita akan dapat jawapan 38/27. Okey, step ini dah habis. So, titik lengkung balas kita boleh buat conclusion 2/3 38/27 merupakan titik lengkung balas. So, dalam soalan ini sampai step kelima kita akan ada 3 conclusion. Okay, conclusion pertama kita adalah yang ini. Okay. Conclusion kedua adalah yang ini. Okay, yang first tu untuk maksimum, kedua tu untuk minimum. Conclusion ketiga adalah untuk titik lengkung balas. So, ketiga-tiga ini diperlukan. Okay, akhir sekali dia minta kita lakarkan graf. Okay, sekarang kita nak lakarkan graf. Sebab lakarkan je, kita kena ambil value pertama. 0,2 adalah maksimum. Okay, lepas tu dia kata 4/3 22/7 adalah minimum. So, lebih kurang kita anggap dekat sini. Sini lah. Okay, lepas tu 2/3 dengan, so dia macam ni. So, lukisan dia lebih kurang macam ini.
Okay, so ini lakaran saja, so tak perlu accurate. Saya saja plotkan. Sebenarnya kamu tak plotkan pun tak apa, as long kamu dah lukis lakaran dia dengan betul. Itu sahaja. So ada soalan? Kalau ada soalan nanti masuk dekat comment box. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.